Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Anda bersama dengan saya, Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud dari bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam rancangan terbaru Bicara Halal di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Sidang hadirin dan para pendengar rahmati Allah sekalian. Rancangan pada hari ini akan membincangkan tajuk Hotel Halal Selamat dan Berkualiti. Saya akan perkenalkan sebentar saja lagi dua orang personaliti undangan bagi rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur. Para pendengar dan penonton sekalian, siaran ini boleh didengarkan secara online di portal rasmi iaitu radioannur.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan online radio box di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kita kembali ke rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur. Personaliti yang pertama adalah Yang Mulia Ustaz Ungku Muhammad Nabil bin Ungku Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau menggalas amanah sebagai penolong pengarah Unit Audit Pematuhan Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Personaliti yang kedua adalah Encik Yazid bin Mustafa. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah baik, sihat. Beliau merupakan General Manager di Opera Hotel Johor Bahru. Yeah. Para pendengar dan penonton sekalian, kita mulakan rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur dengan soalan yang pertama saya nak ajukan kepada Yang Mulia Ustaz Ungku Muhammad Nabil. Baik, Ustaz. Kenapa pengguna Islam sama ada ni dia bukan Islam ataupun dia memang orang Islam, dia kena pilih hotel yang ada sijil pengesahan halal Malaysia? Boleh jawab Ustaz? Sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bahagia saudara Ustaz Yusof bin Mahmud, yang bahagia Encik Yazid bin Mustafa selaku General Manager Opera Hotel. Alhamdulillah, di kesempatan pada hari ini kita bersama-sama membicarakan berkaitan dengan kepentingan hotel presiden halal, hotel halal dan berkualiti. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, soalan yang diajukan kepada saya tadi, kenapa pengguna Islam dan bukan Islam ni patut memilih hotel berkesijil halal ni, ialah kerana yang pertama, halal itu sendiri dia ada standard yang sangat tinggi. Untuk makluman para pendengar, penonton Radio An-Nur, bilangan hotel yang memiliki sijil persijilan halal Malaysia di negeri Johor saja tidak kurang 30 hotel ya. Status bintang daripada 3 bintang sehingga 5 bintang, dan tidak kurang 50 dapur, melibatkan 50 dapur di hotel tersebut. Bahkan di pihak Opera Hotel sendiri lebih kurang ada 4 dapur utama yang mohon halal. Jadi menunjukkan komitednya permohonan sijil halal tersebut. Jadi kerana pertamanya berkaitan dengan kenapa pengguna Islam patut dan bukan Islam patut memilih hotel yang memiliki sijil halal. Yang pertamanya ialah jaminan makanan halal itu sendiri. Ya. Sebagai kita ni hamba kepada Allah SWT, umat Islam, kita ni memang antara disuruh oleh Allah SWT untuk memilih makanan halal. Kerana nak katakan kerana itu perintah daripada Allah SWT, kerana dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu minasyaitonirrajim, Allah Taala berfirman, "Huriman 'alaikul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma ahli lighairillahi bih." Maksudnya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan diharamkan api yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi kat sini jelas dalil ini dalam Quran menyebut iaitu disuruh untuk kita memakan makanan yang halal. Kerana apabila dalam permohonan persijil halal di pihak premis makanan ataupun di pihak hotel, antaranya perkara pertama yang kita lihat ialah berkaitan dengan bahan mentah. Dan bahan mentah yang paling kritikal ia berkaitan dengan semestinya antaranya ayam dan daging lah. Datang daripada mana, beli daripada mana, adakah disembelih dengan elok atau tidak. Itu semua antara syarat-syarat keperluan yang kita akan melihat di dalam permohonan persijil halal tersebut. Dan kebetulan pula
saya pula yang mengaudit di Opera Hotel tempoh hari. Jadi kita melihat satu persatu bahan mentah tersebut. Bahkan kalau ikut pengalaman kami sebagai juru audit ni dalam industri halal ni, antaranya cabaran kita ialah kita kena melihat satu persatu kerana menu di hotel-hotel ni sangat-sangat banyak. Contoh antaranya menu di hotel ni kalau ikutkan tidak kurang 200 hingga 300 menu. Jadi tuan-tuan, hadirin pendengar yang dirahmati sekalian, kalau kita lihat kalau satu menu saja, kalau ada 3 saja bahan mentah, kalau 200 atau 300 darab dengan 3, satu bahan mentah tu dah jadi 900 hingga ke 1000 bahan mentah yang kita kena lihat satu persatu. Banyak banyak, memang sangat banyak Ustaz Yusof. Jadi nak katakan, dan kita mengambil masa yang betul-betul. Kita bukan sekadar melihat perkara yang dasar yang kebersihan. Memang hotel ni kita tak ada isu tentang kebersihan sangat. Sebenarnya memang dia ada standard sendiri. Sebab kenapa orang kita pun memang suka makan kat hotel, sebab hotel ni memang dia dah ada standard dia sendiri yang mengikut bintang-bintang yang diberikan oleh kementerian yang lain dan sebagainya. Dalam masa sama kita melihat bahan mentah tersebut kerana ini nak bagi orang Islam makan ni. Dan halal yang kita pada hari ini yang kita mohon, pihak hotel mohon ni ialah bukan sekadar hanya kaedah begitu saja, termasuklah kaedah pembersihan, bagaimana cara masakan dan sebagainya lah yang tertakluk kepada dalam MPPHM kita. Nak katakan banyak perkara yang kita kena lihat sudut dalam tu. Itu yang pertama lah, maknanya berkaitan dengan jaminan makanan halal. Itu sebab nak katakan apabila terjamin makanan halal tersebut, kita sebagai umat Islam pun makan dengan rasa dengan tenang. Itu sebab nak katakan bila kita lihat Opera Hotel dan mohon halal, jadi orang Islam pun saya yakin mungkin selepas ini akan dikongsikan oleh Encik Yazid berkaitan dengan, saya yakin ramai sebenarnya yang menginap di Hotel Opera tu umat Islam sendiri. Jadi kenapa menjadi pilihan? Semestinya kerana hotel tersebut ada persiapan halal Malaysia. Itu antara kebanggaan kita lah. Yang keduanya, antara yang kita suka dan memang sebenarnya menjadi pilihan kepada kita ialah antaranya kualiti dan perkhidmatan hotel itu sendiri. Ini nak katakan kualiti makanan tersebut. Jadi nak katakan apabila mana-mana juga, siapa juga sebenarnya dalam kita ada 9 skim, daripada skim produk makanan, daripada skim premis makanan, daripada apa juga barang gunaan dan sebagainya, ada 9 skim pemenuhan halal kita itu. Macam mana pun kita kena tengok kalau dah ditambah dengan hotel, dia mesti ada kualiti dan perkhidmatan dia. Kualiti dia sangat-sangat baik lah. Nak katakan contoh macam pengalaman kita pergi sendiri ke hotel-hotel, Alhamdulillah lah, menunjukkan mereka sangat committed. Dan mereka bukan sekadar memohon persiapan halal itu, orang kata sekadar suka-suka lah. Maksudnya mereka memang dah ikut latihan bagaimana nak dapat sijil halal. Dan antara halal eksekutif yang dilantik oleh pihak-pihak hotel khususnya, semuanya committed lah dengan apa yang diminta dalam persiapan halal itu sendiri. Nak katakan memang kalau ikut, ada orang cakap nak mohon halal ni susah. Tapi kalau kita tengok syarat-syarat tu kalau dipenuhi, sebenarnya tak susah mana pun. Kita sekarang asyik dimomokkan nak mohon halal susah, nak mohon halal susah. Tapi kalau nak mohon halal susah ni, tak adalah. Kalau nak ikutkan statistik kita ni, dah 30 hotel dekat negeri Johor ni yang peserta bintang 3, 4, 5 bintang ni dah ada sijil halal. Kalaulah beranggapan itu kata susah, pastilah tak banyak hotel dekat Johor ni khususnya akan mohon sijil halal. Tapi mereka committed untuk mohon sijil halal. Itu nak membuktikan. Kenapa? Sebab mereka bukan sekadar nak menjaga taraf bintang tersebut, bukan sekadar nak menjaga kualiti bilik-bilik tersebut, yang perkhidmatan mungkin housekeepingnya, bedding ni dan sebagainya, tetapi juga nak meningkatkan lagi, nak mengekalkan kualiti dan perkhidmatan tu, antaranya ialah memberi makanan yang halal. Kerana makanan yang halal ni antara yang paling banyak ditekankan ialah berkaitan dengan kebersihan. Itu sebab inilah antara kita mohon kepada yang walaupun pengguna bukan Islam, kadang-kadang minta maaf cakap, pengguna bukan Islam bila dia kata halal, mungkin sedikit stigma kepada dia. Seperti sangka buruk lah, yalah ini mesti orang Islam saja. Tetapi tidak sebenarnya. Sebenarnya sijil halal kita memang kalau sedia maklum, satu Malaysia ni dah iktiraf lah sijil halal Malaysia ni. Dan apabila hotel tu ada, dia bukan sekadar dihidang dengan cara standard hotel tu sendiri, tetapi nak katakan yang dihidang tu pastilah halal dan thayyiban. Dia halal dan baik. Itu yang kita nak. Sebab memang Allah Ta'ala sendiri rakam dalam Quran halal dan thayyiban. Tu makanan yang baik ini memang kita menjadi satu kefarduan kepada kita umat Islam untuk mencari tersebut. Makanan halal dan bahkan lagi baik untuk kita.
Itulah perkongsian berkaitan dengan kenapa pengguna Islam dan bukan Islam patut memilih hotel yang memiliki sejarah halal. Nak katakan itulah sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan permohonan sejarah kepentingan pengguna Islam bukan Islam untuk memilih kepada hotel yang perlu memiliki sejarah halal. Alhamdulillah. Tuntas dan padat respon daripada Ustaz. Jadi kita dah faham dah sebab-sebab kenapa pengguna bukan Islam ataupun Islam kena pilih sijil yang ada, hotel yang ada sijil halal ni. Jadi daripada jawapan tadi Ustaz, kita dapat tahu taraf hotel ni pun khusus ni kat Johor ni dah meningkat kerana halal, terutamanya Opera Hotel. Jadi kepada Encik Yazid, apa yang pihak syarikat dah buat untuk pastikan hotel ni siasa selamat, halal dan berkualiti? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali mengundang saya untuk ke program hari ini. Straight to the point. Minta maaf Ustaz. Pertama sekali secara asas dan secara basicnya halal haram. Jadi kadang-kadang kita sebagai pengguna ni of course secara dia punya basic understanding tu adalah tanpa makanan yang haram yang dimakan lah. Secara dasarnya orang fikir makan yang benda yang tak baik lah, yang tak halal lah. Betul. Tetapi bagi kami di hotel ni, pertama sekali bukan asas saja yang kita titik beratkan. Jadi dia keseluruhan sistem tu, dia punya circle tu is very important. And of course macam kami di Opera Hotel South Key, kita menitik beratkan macam Ustaz cakap tadi, kebersihan. Kebersihan, keselamatan, kualiti, dari segi halal itu sendiri, di mana barang-barang mentah tu didapati, dan diorang juga, kita bukan kata kita beli ayam, saya kata ayam tu mesti disahkan proses penyembelihan dia tu. Yang telah diiktiraf oleh JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Dan of course itu benda yang first cycle lah kita nak ambil. Misalnya kata kita nak buat nasi goreng tu, perencahnya ada ayam. Macam Ustaz cakap tadi, kita ada beribu jenis item Betul. Untuk merealisasikan satu pinggan nasi goreng, ada produk-produk sampingan tu yang kita perlu add on. Ya kan, ramuan dia banyak. Ramuan dia banyak. Jadi of course daripada segi barang-barang mentah ni, kita kena titik beratkan benda-benda ni semua adalah yang telah diiktiraf ataupun telah diluluskan oleh JAKIM berkenaan dengan sijil halal dia orang sendiri. Itu pertama. Okey, kedua of course pembekal. Pembekal tu daripada cara dia mengambil ayam tu, dia nak masukkan dalam lori tu, dari segi kebersihan, penyimpanan, first in, first out. Jadi kita tak adalah beli ayam yang dah 10 hari dah sembelih, tak pakai-pakai lagi. Jadi kita kena praktiskan, dia panggil dalam bahasa Inggeris FIFO, first in, first out. Kedua, of course, pembungkusan macam saya cakap tadi, dan pengangkutan pun dititik beratkan juga. Pengangkutan tu kita kena pastikan lori tu keseluruhan barang yang dibawa tu semua mesti adalah barang-barang yang halal. Tidak boleh dicampur adukkan dengan benda-benda yang tidak halal. Dan bila sampai ke tempat kita, definitely kita akan buat checking, kita akan check kualiti pertama sekali. Kualiti ayam tu mesti segar, misalnya kata. Daging tu segar. Jadi untuk kita, bila kita take over, dan kita akan simpan, dan dalam peti ais kita, chiller kita, walk-in freezer, kita kena pastikan kualiti bersih, keseluruhan penyimpanan tu dengan the correct temperature juga. Then of course kita akan sediakan makanan tu daripada main central kitchen atau tu, kita akan transfer dia pergi kepada allocation. Macam Ustaz cakap tadi, kita ada 4 dapur. Banyak. Jadi kita pula ada proses pembahagian barang-barang mentah ni ke respective kitchen lah, misalnya kata.
Dan of course dalam sistem penyediaan tu kita kena pastikan keseluruhan sistem tu dapur kita sentiasa bersih. Selain itu juga kita bukan kita kena pastikan benda tu dalam bahasa mudahnya diaudit lah. Jadi kita ada lantikan audit dalaman kita. Jadi dia akan buat check at random, dia akan buat check berskala jugalah. At random ni kadang-kadang kita tahu bila kita tak bagi tahu dia orang bila kita nak masuk kitchen, masuk dapur tu untuk kita check dia punya kualiti tu. Dan of course macam saya cakap tadi, the whole entire process tu is a big cycle lah. Dan dia bukan setakat benda halal saja, dia process cycle tu is very important. Kebersihan, quality, checking and everything. So to me, I think for that matter juga kita pun kena ada satu ahli jawatan kuasa ataupun badan yang menguruskan benda-benda ni semuanya. Jadi dalam proses dalam hotel ni, kebersihan tu tidak boleh dilonggarkan. Itu semestinya. Kebersihan lantai, dapur, keseluruhan pekerja itu sendiri pun. Jadi proses ni bukan setakat itu saja. Jadi dia menyeluruh tu Ustaz. Dia menyeluruh. Jadi dari segi kebersihan dan juga kita pun nak kena pastikan budak-budak kita yang bekerja tu ada tripod dan sebagainya. The whole entire system, kalau saya nak ceritakan satu manual lah. Walaupun bagaimanapun saya rasa pertama sekali of course hotel ni memang kita kena titik beratkanlah makanan halal ni. Yes, itu the optimum punya objektif lah. Ya, betul. Ya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Kita dengar banyak perkara daripada 1, 2, 3, 4 dan kita nampak secara keseluruhan itu tadi cycle tadi, kitaran proses tu pasti dijaga oleh satu pasukan yang baik lah. Betul. Baru dapat hasil yang baik untuk jaga halal ni. Baiklah, kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini akan banyak lagi ulasan, kupasan mengenai halal segalanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Bertemu lagi kita dalam rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi iaitu radioannur.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Soalan kepada penolong pengarah Unit Audit Pematuhan Bahagian Pengusaha Halal. Baik, Ustaz Yusof. Apakah kesan buruknya Ustaz kalau para pelanggan ni, pengguna ataupun penginap hotel ni, dia tak kisah pun tentang hukum halal dan juga haram ni? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Yusof atas soalan tersebut. Jadi saya tertarik sebenarnya apabila penjelasan daripada Encik Yazid tadi berkaitan dengan bagaimana antara proses halal tu. Jadi saya ingin menambah sikit lagi lah berkaitan, sebab ini ada kesan. Sebab hari ini kalau contoh di pihak kita sebagai pengguna, bahkan walaupun saya hari ni juraaudit, saya pun pengguna juga. Saya pun makan juga setiap hari. Jadi kepentingan halal ni sangat penting. Dan sebenarnya perkara tersebut kita jangan ragu-ragu lagi apabila kalau kita melihat kalau satu premis tersebut dah ada logo halal. Kenapa? Sebab dalam Manual Prosedur Perjalanan Halal Malaysia domestik tahun 2020 menjadi satu rujukan kepada semua pihak industri kena patuh. Contohnya di dalam Keperluan Umum perkara 17. Dalam perkara 17 tu ada 17 perkara lagi yang perlu dilihat betul-betul. Kalaulah ada berlaku pelanggaran ataupun ketidakpatuhan oleh pihak industri, maknanya dia tak layak untuk dipersedia halal. Jadi nak katakan daripada 1 hingga 17 tu, daripada bahan mentah sampailah ke berkaitan dengan OEM, dia punya filing dia punya latihan dia. Bahkan di dalam perkara tersebut ada menyentuh berkaitan kebajikan pekerja pun ada. Sampai macam tu. Sampaikan contoh, kalaulah
nak katakan, okey, kadang-kadang hari ni kita sedia maklum, apabila memiliki sijil halal ni, antaranya pihak industri ni untuk meningkatkan keuntungan. Tetapi bukan keuntungan semata-mata yang kita tekankan. Bahkan di dalam kebajikan pekerja, kita pun minta kepada pihak syarikat untuk membenarkan mereka ni solat fardu. Bahkan kita minta mereka untuk menampal memo solat fardu dan solat Jumaat. Jadi bukan sekadar orang kata menjaga makanan sendiri macam saya cakap tadi. Maknanya banyak sangat dia punya skop tu, sampai pelbagai skop yang kita lihat, sampailah kepada kebajikan pekerja. Jadi kalaulah kita ni meragu status tersebut, menjadi satu orang kata tak perlulah pada saya. Kalau tanya saya ni, bahasanya tak perlulah untuk kita ragu lagi. Jadi cuma kalau kita tak memenuhi dan orang tak ada sijil halal ni, dan tidak, orang kata tidak mengabaikan, minta maaf cakap, hari ni macam-macam sangat yang kat luar sana orang main masuk je. Mungkin kalau boleh saya sentuh di sini Ustaz. Antaranya bila kalau ada orang kita masuk kepada kedai no pork no lard, dia macam sebab dia rasa tak ada no pork no lard, dia dah boleh untuk menjamin diri dia masuk ke dalam kedai tersebut untuk makan. Tetapi dia kalau ikut sijil halal tu, dia memenuhi tak 17 perkara tu. Dan kita pula tidak menyalahkan kepada pihak non-Muslim berkaitan dengan dia letak no pork no lard tu. Kenapa? Sebab mungkin pemahaman mereka apabila untuk Muslim boleh masuk, dia rasa cukup sekadar tidak ada daging babi, ayam tu ada, cukup. Tapi sedangkan banyak lagi elemen yang kita lihat. Contoh, ada alkohol ke tidak, serve dan sebagainya. Berkaitan dengan kicap-kicapnya, contoh bahan mentah dia beli tu ada sijil halal ke tidak. Macam tadi pun Cik Aziz dah sentuh berkaitan dengan contoh bahan mentah tu dibawa daripada mana, lorinya bersih atau tidak. Contohnya, nak katakan rantaian halal tu sangat-sangat kita pentingkan. Kerana dalam kumpulan umum tu pun ada disentuh berkaitan dengan pengangkutan. Contoh, kalau contoh lori yang bawa tu kepada, contoh dia bawa ayam tu, lori tu kena ada satu perjanjian dengan pihak hotel. Contohnya, dia memastikan lorinya hanya bawa barang halal sahaja. Tidak boleh berkongsi dengan barang yang bukan halal. Ini nak katakan, orang kata satu keadaan strict lah, perkara yang sangat tegas dalam halal ni, kerana nak menjaga raitan halal tersebut. Itu sebab kenapa kalau contoh perkara tersebut, kita ni pula sebagai contohnya umat Islam, dia tidak mementingkan. Dia memang ada kesan buruk. Pertamanya, kesan buruknya ialah apa yang saya boleh kongsikan, ialah sebagai umat Islam, kita melanggar perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala yang perintahkan kepada kita untuk memilih makanan halal lagi bersih. Seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang ini halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Jadi nak katakan, itu perintah Allah Ta'ala sendiri kepada hamba dia untuk kita pilih makanan yang halal. Sebab kalau contoh kita ni pilih makan tak halal, dia akan ada asbab hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu ada masalah. Hari ni boleh jadi orang cakap, jaga hubungan Allah Ta'ala ni mungkin sembahyang aja, berzikir aja, baca Quran aja. Tetapi sebenarnya dalam makanan tu kita terlupa, itu pun dikira ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab apabila kita tak pilih makanan yang halal, kita juga sebenarnya dah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab hati-hatilah sebagai peringatan kepada semua pendengar Radio An-Nur ni khususnya, supaya peringatan kita bersama untuk sentiasa mementingkan pilihan makanan yang kita makan itu mestilah halal. Yang kedua, apa yang saya boleh kongsikan apabila kita pilih makanan halal. Okey, pertama disuruh pilih makanan halal. Tetapi dalam masa sama, dia ada sebut dalam Quran halalan thayyiban. Itu sebab hari ni makanan halal ni yang selamat dimakan tu memang banyak. Jadi kalau contoh minta maaf cakap, ada yang dulu kata kalau makan ni tak sihat, makan ni tak bagus, tapi yang dicakap-cakap ni dia pun mohon halal juga. Tapi kita makan. Itu sebab nak katakan halalan thayyiban. Itu sebab kalau contoh kita tidak mementingkan, dahlah halalan thayyiban tu sangat penting, kerana kalau kita tak pentingkan perkara tersebut, apa dia? Dia ada datangkan kesan pula kepada kesihatan kita fizikal dan mental. Itu sebab nak katakan, kalau contoh hari ni
Kalau contoh kita pilih makan tidak halal, apa yang menyebabkan kita ialah seperti mafhum hadis Nabi sallam yang kita akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyazibillah. Jadi nak katakan kalau contoh kita hari ni pilih makanan halal tapi tidak baik, dia juga datang kesan tidak baik. Apa dia? Tak sihat lah kita. Jadi halal dan baik ini dia satu perkara yang harus digabungkan, yang untuk kita makan dan jaga untuk diri kita. Itu sebab nak katakan Allah Ta'ala juga berfirman. Nak katakan tadi suruh makanan halal, tapi dalam masa sama Allah Ta'ala berfirman, Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halan tayyiban wala tattabi'u khutuwasy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan yang katakan Allah Ta'ala mengangkat darjat kepada orang yang siapa yang kalau dia pilih makanan halal lagi baik, dia kira orang yang beriman. Sebab nak katakan kenapa Allah Ta'ala ingatkan pula, jangan supaya kita ikut langkah-langkah syaitan ataupun ikut gerak syaitan. Sebab dalam hal makan, kenapa nak sebut macam tu? Bila dalam hal kita makan, bila sedap kita nak lagi. Bila sedap kita nak tambah lagi. Bila sedap kita nak makan selalu. Tapi boleh jadi apa yang kita makan tu belum tentu jadi satu kesihatan bagi kita. Kenapa? Itu dah seolah kita macam ikut nafsu pula. Jadi ikut nafsu tu, itu antaranya kalau kita ikut nafsu, itulah langkah-langkah syaitan. Jadi nak katakan Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebab wa'iyazbillah, kita takut dengan hari ni kita makan mengikut hawa nafsu kita, akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan kita, dan akhirnya dengan makan tu tadi kita tidak memilih betul perkara yang halal dan thayyiban, akhirnya apa yang berlaku? Kita akhirnya sakit. Jadi nanti tak boleh nak sembahyang, badan letih, siasa lemah dan sebagainya. Kerana hari ni makan tu sebahagian daripada ibadah kita untuk dapat tenaga, untuk kita teruskan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dan seterusnya apa lagi? Sikit lagi boleh? Boleh, sila. Sila Zat. Ni macam panjang pula nanti kan. Saya tak ada halangan, minta izin juga. Sila, antaranya apa dia? Iaitu yang ditekankan. Apa dia? Iaitu apabila kalau contoh kesan buruk ni, kalau yang berlaku pada kita ialah apabila hilang keberkatan dalam kehidupan. Sebab hari ni sebagai umat Islam, antaranya kepentingan kita, kita mesti nak mementingkan keberkatan. Apa yang kita buat ni nak berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak nampak, tapi seorang itu akan rasa. Itu sebab hari ni kalau perasan kita sebelum nak makan kita akan baca doa. Betul. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kepada kami rezeki yang kau kurniakan kepada kami, dan lindungi kami daripada azab api neraka. Sampai api neraka tu. Sebab apa? Sebab kita nak makan perkara yang betul-betul halal, yang menyebabkan asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya pernah guru saya beritahu, kenapa kita berdoa Allahumma barik lana. Sedangkan kalau barik lana tu, kalau ikut dalam masalah, ni cerita Cik Aziz ni kita belajar sikit lah Kalau ikut dia tu apa ayat umum, Ya Allah, ya Tuhan, berkatilah kepada kami. Kalau kita berdoa, patutnya berkati daripada aku, tapi berkatilah kami. Rupa-rupanya, contohnya kalau kita dihidangkan nasi depan kita ni, kita ni bukan doa untuk diri kita yang makan je. Rupanya kita doakan rumah kita yang masakkan nasi tu. Kita doakan kepada peniaga yang jual beras tu. Rupanya kita doakan kepada pemandu lori yang bawa beras tu sampai kedai. Kita doakan juga sampailah kepada orang yang menuai padi tersebut. Ramai yang masuk dalam doa tu kan. Jadi ramai yang masuk dalam doa tersebut. Itu nak katakan, orang kata nak mohon keberkatan. Nak katakan apabila kita mohon keberkatan, dan insya-Allah apa yang kita makan itu dia bukan sekadar halal thayyiban, bahkan mendatangkan kesihatan dan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita kesan buruk dia, antara perkara yang kita takut kerana antara asbab apabila kita tidak mementingkan halal, contoh wa'azubillah kita termakan benda yang tidak halal. Antara ancaman kepada umat Islam contohnya, apa dia? Iaitu kita ni doa kita tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab hari ni kadang-kadang apabila orang bertanya kepada kita, kenapa doa saya tak dengar Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa doa saya seperti tak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kena lihat balik apa sebenarnya kita makan. Dia bukan sekadar tengok ibadah kita tu kuat tak kuat, mantap tak mantap, tapi sebenarnya termasuk dengan makanan yang kita makan. Kerana memang ada ancaman. Bahkan perkara ini sudah berlaku lagi zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi ceritakan pada sahabat, ada seorang lelaki ni dia melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu,
tapi menerah tangan pada Allah SWT dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi dalam Nabi kata, padahal makanan yang dia makan tu makanan yang haram, minuman yang dia minum itu minuman yang haram, pakaian yang dipakai itu pakaian yang haram, mulut yang disuapkan ke dalam mulutnya itu dengan yang haram, maka bagaimana Allah Ta'ala terima doanya? Nak bagi tahu kepada kita kat sini, tak kiralah orang tu hidupnya macam mana, sekalipun orang itu mungkin miskin, mungkin tidak berkemampuan, tetapi kalau juga dia tidak menjaga kepada makanan yang halal ini, apa kesan dia? Iaitu doa yang tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab contoh kenapa kita bergembira apabila ada banyak permis-permis apabila meletakkan logo halal di depan kedai. Kita sangat gembira sebab apa? Alhamdulillah, dengan asbab aku masuk kedai ni, aku makan, insya-Allah doa aku masih diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan tu kaitan kepada kita sebagai hamba Subhanahu Wa Taala. Ini nak katakan memang penting untuk kita menekankan kesan perkara yang baik, khususnya dalam halal thayyiban, dan kita kena tahu kesan buruk pula kepada orang yang tidak mementingkan halal dan haram. Maka nak katakan lagi-lagi ancaman-ancaman lain, Nabi kata dekatlah dia kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang perintahkan kita menjaga diri kita daripada asbab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antaranya yang perkongsian yang kita nak beritahu kepada para pendengar Radio An-Nur khususnya, antaranya berkaitan yang jika kesan buruk itu pada pengguna yang tidak mementingkan produk halal ataupun makanan yang halal. Balik kepada keberkatan dalam hidup tu, antaranya apabila kita makan ni sebagai satu ibadah. Suka saya nak contohkanlah apabila umat Islam pada bulan Ramadan, khususnya di negara kita Malaysia, saya yakin banyak bufet-bufet Ramadan yang hotel-hotel pasarkan. Dia buat pasar, dia buat marketing untuk minta kepada orang datang untuk makan. Okey. Dan ramai juga orang umat Islam kita yang makan kat hotel-hotel ni ketika bufet Ramadan. Buffet lah ketika nak buka puasa lah. Jadi bila kita contohnya dah satu hari berpuasa, jadi nak ibadah kita tu nak diterima dan dijamin lagi diterima oleh Allah SWT, antaranya buka tu dengan makanan yang halal. Berbuka puasa itu mesti dengan makanan yang halal. Jadi salah ke nak makan kat hotel? Boleh tak makan? Tak salah. Nak makan kat hotel, nak buka puasa dekat mana, tak ada masalah. Cuma pastikan kalau pilih hotel ataupun berbuka puasa di hotel, pastikan hotel yang ada Persija Halal Malaysia ataupun halal sertifikat. Contoh kat negeri Johor ni kita promote sikit lah Hotel Opero lah. Sebab Hotel Opero ni pemilikannya Bumi Putra lagi. 100%. Ini yang kita gembira lah. Jadi jangan ragu-ragulah kalau contoh nak buka puasa, contohnya pada 30 hotel yang sudah ada Persija Halal Malaysia khususnya negeri Johor. Dan tuan-tuan boleh pendengar kalau nak tengok, nak semak, kalau ragu-ragu lagi berkaitan dengan nak buka kat mana contohnya ni, nak buka kat mana ni hari ni, contoh nak pilih hotel mana, bolehlah buka Halal Portal Malaysia. Dekat dalam tu boleh type premis, ada hotel kat situ, premis makanan letak Johor, dan insya-Allah akan keluarkan senarai-senarai hotel-hotel yang berada di negeri Johor yang ada Persija Halal Malaysia. Nak katakan mudah-mudahan lah, kerana sebab kita dah berpuasa satu hari, kita tak nak lah kita makan tu tak halal, dah doa kita tak terima Allah SWT pula. Sedangkan bulan Ramadan tu bulan yang dikabulkan doa kita umat Islam. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan menjadi orang kata peringatan kepada kita bersama. Itu saja pada usuk-usuk perkongsian saya pada petang. Jadi daripada jawapan Ustaz yang panjang tadi tu, kita dapat dengar, kita dapat faham bahawa pentingnya makanan yang halal ni sebab dia bawa banyak perkara yang baik yang kita akan dapat. Tapi kalau kita ambil makanan yang haram ni, takut-takut banyak perkara buruk yang akan menyusul nantilah. Moga kita dapat jagalah, insya-Allah. Baik, soalan terakhir kepada General Manager Opera Hotel Johor Bahru. Sauki Johor Bahru. Ya, betul. Baik. Apakah nasihat ataupun pengalaman yang nak dikongsikan kepada pihak industri yang belum lagi memiliki sijil pengesahan halal Malaysia? Silakan tuan. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan yang betul-betul menarik dan saya rasa kalau nak diulaskan memang panjang tuan. Baik. Pertama sekali, of course dengan persetujuan halal ni, actually itu pada saya ini satu kemestian untuk industri perhotelan di Malaysia ni.
Yang mana pada saya ini bukan setakat added value to the organisation, tetapi is a process. Dalam industri ini kita ada macam-macam jenis quality control yang sistem yang kita praktiskan. Saya kata pertama sekali, kalau di international chain tu, kalau hotel-hotel luar negara tu, dia banyak tekankan kepada HACCP. HACCP ni is Hazard Analytical Critical Control Point. Dan juga FSMS dia panggil, Food Safety Management System. Dan kalau di Malaysia ni macam GNP lah, Good Manufacturing Process. Okay, the whole entire system ni is basically ada dalam halal punya proses tu. Dia macam saya cakapkan tadi, dia bukan setakat makanan yang makan babi atau tak makan babi je. Minta maaf cakap. Tetapi is the whole entire process, tuan. Ustaz. Of course, kalau di luar negara tu, ini adalah ditekankan. HACCP, FSMS, dia orang very, very particular on that. Tetapi the ultimate objektif dia adalah kebersihan dan control the whole entire system, the process tu. Macam saya cakap tadi, the cycle tu. Jadi dalam halal proses ni, inilah cycle dia. Macam tu. Apa yang ada dalam HACCP tu, kita pun ada dalam halal punya sistem. Apa yang ada dalam food and safety management system tu pun ada dalam halal sistem. Jadi in fact that saya just nak berkongsi pengalaman saya sedikit. Semasa saya kerja dengan salah satu sebuah syarikat penyiaran, persiaran kapal lah, kapal persiaran. Jadi kapal kami ni berlayar most of the banyak tempat lah. Jadi salah satu market yang di company fokus ni adalah Muslim market. Jadi Muslim market ni basically dia orang travel a lot. Dia orang travel all around the globe. Jangan banyak duit Bukan setakat banyak duit, maybe dia nak explore new thing. They want to see new thing kan. Jadi pertama sekali, of course, being a Muslim, definitely, macam Ustaz cakap tadi, makanan yang kita makan hari-hari itu adalah satu ibadah untuk kita. Bagi kami, bagi saya seorang Muslim yang mengendalikan makanan ni, itu adalah tanggungjawab saya. Dan saya cukup rasa saya kena jalankan secara betul-betul, secara amanah. Ibadah, salah satu ibadah pada saya. Jadi menceritakan balik pasal halal certification ni. Jadi masa syarikat kapal persiaran tu nak buat nak market the new target market. Jadi proses itu agak memang detail lah. Macam berbalik kepada sistem saya cakap tadi. Bukan setakat lori yang mengangkat barang mentah tu, tuan. Penggunaan lift yang bawa makanan ni pun kena asingkan. Lift pun kena tengok. Store dia kena asing, lift dia. Bukan setakat tu saja. Troli yang kita tolak bawa makanan tu adalah tidak bercampur aduk dengan pengangkutan untuk barang-barang yang bukan halal. Jadi pada saya, macam saya cakap, berbalik kepada market, the target market, the new target market untuk company ni, Muslim punya travelers ni ramai, tuan. Jadi salah satu benda utama pada kita sebagai seorang Muslim adalah makanan tu sendiri. Jadi kalau kita dah was-was nak makan, macam mana kita nak belayar, macam mana kita nak melancong. Jadi ini adalah satu kemestian yang pada saya, industri hotel dalam Malaysia ni, kalau government misalnya kata baru-baru ni saya ada dengar juga, dia nak nak mewajibkan persediaan halal. Ya ke tidak? Maafkan saya kalau saya tersilap. Masih dalam perbincangan. Tapi saya rasa saya cukup bersyukurlah kalau dapat benda ni direalisasikan lah. Benda baik kan. Sebab benda macam ini, macam saya cakap tadi, GMP, kita ada FSMS, kita ada HACCP. Itu semua benda yang bersangkut paut, benda yang bersama je. Tetapi kenapa halal ni tidak dijadikan satu kemestian? Pada saya, keseluruhan hotel dalam Malaysia ni kebanyakannya, kalau 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, memang dia orang go for halal certification. It's more or less the same macam mana kita ada ISO. That level of standard, tuan. So that level of standard tu, that means the standard, the quality of the certification tu is well recognized around the globe, tuan. Macam masa saya di Hong Kong tu, dengan bekerja dengan kapal persiaran tu, jadi kami ada satu khas tu. Jadi kalau kita di luar negara pun, kita kena ambil
barang-barang material ataupun raw material atau barang-barang mentah ni dengan yang syarikat yang ada diiktirafkan oleh JAKIM, tuan. Sebab kita pakai JAKIM Malaysia punya. Jadi kalau kita pergi Hong Kong, kapal tu outlet tu is 100% halal. Jadi kita pun memang kena ada pekerja yang Muslim dalam dapur tu. Dia punya chief, dia punya eksekutif, dia pun kena orang Muslim juga. Dia punya halal eksekutif dia pun kena ada orang Muslim. So that mean memang kita ada. Memang kita ada. Masa saya di kapal penyiaran tu, persiaran tu, kita ada apa nama orang kata, pekerja Muslim yang terlibat dalam dapur tu sendirilah. Jadi berbalik kepada cerita tu, ini adalah satu kemestian dan saya rasa pada saya sendirilah sebagai seorang pekerja dalam industri ini, saya rasa ini adalah satu-satu benda yang patut ditekankanlah kepada semua, especially jawatan agama setiap negeri lah. Of course daripada JAKIM lah. Dan of course sebagai pihak industri ini saya menasihatkan industri ataupun pengusaha-pengusaha hotel di luar sana, we have to go for halal certification lah. Itu semestinya. Baik. Saya nampak tadi Piro Hotel tekankan CJ halal ni satu kemestian. Jadi mungkin memang dah nampak dah manfaat ataupun kebaikan daripada CJ halal ni kan. Jadi mudah-mudahan ada banyak lagi lah pihak pemain industri yang cuba dapatkan lagi, kejarkan lagi apa kelebihan manfaat daripada CJ halal yang masih lagi terbuka dia punya peluang ni. Baik, insya-Allah kita akan dah berada di hujung rancangan. Para penonton, para pendengar rahmati Allah sekalian, dah banyak input dan isu-isu yang kita telah ulas pada hari ini. Maka yang pastinya mencari yang halal itu adalah satu kewajipan bagi semua Muslim demi untuk mendapatkan redha Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari Isnin, hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.